Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pertama sekali saya mengucap terima kasih kepada pihak penganjur Enericon 2022 dan terima kasih kepada pihak juri kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan kajian saya untuk kali inilah. Okey. Jadi nama saya Nurhuda binti Ismail. Okey, saya dari Politeknik Tuanku Sultan Nabahiyah. Okey, untuk presentation kali ini saya akan membentangkan tajuk kajian reka bentuk smart pole bersensor. Okey, sebagai pengenalan, okey, kita tahu setiap tahun kemalangan jalan raya di Malaysia telah dilaporkan semakin meningkatlah dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Ini berdasarkan data yang diperolehi daripada Rusdi, Idrus dan Rashikin, laporan pada tahun 2020. Okey, peningkatan ni memang ada banyak faktor lah kalau kita lihat peningkatan kepada kemalangan ni. Okey, menurut Wu 2016, pemanduan di dalam keadaan hujan adalah merupakan salah satu faktor. Jadi pemanduan dalam hujan ni boleh meningkatkan kebarangkalian lah penglibatan kemalangan yang teruk, especially di kawasan pedalaman. Okey, untuk projek ni kita membangunkan sistem sensor pada tiang penentu lalu lintas. Tiang penentu lalu lintas lah. Okey, yang ni juga kalau selalunya kita kenali sebagai pole lah, traffic pole kan. Okey, projek ini bertujuan juga untuk menambah baik fungsi tiang penentu lalu lintas yang sedia ada. Okey, dengan cara kita menambah sensor dan juga lampu keselamatan. Okey, supaya fungsi tiang penentu lalu lintas itu lebih berkesan. Okey, kemudian kita pergi kepada metodologi. Okey, reka bentuk smart pole ni kita ilhamkan dengan mengubah suai tiang sedia ada. Jadi kita jadikan dia sebagai alat pengesan dan juga delineator. Okey, maksudnya dia ada pelbagai fungsi lah. Satu fungsi sebagai alat pengesan dan satu lagi fungsi sebagai delineator. Okey, jadi maksudnya tiang penentu lalu lintas ni bukan sahaja boleh digunakan secara kekal sebagai perabot jalan, tapi dalam masa yang sama juga boleh dijadikan sebagai salah satu alat yang boleh digunakan oleh pemandu sewaktu kecemasan. Okey. Kalau ikut kepada kita punya step sini, okay, kita mulakan dengan reka bentuk kajian, kemudian prosedur penghasilan projek tersebut, okey, pembelian bahan, peralatan, persediaan semua, dan selepas siap kita buat analisis data berdasarkan produk yang telah kita reka bentuk tersebut. Okey, seterusnya ini adalah gambar inilah gambar rajah cadangan smart pole yang kita reka bentuk. Okey, yang mana ini smart pole yang sedia ada lah, dia cuma hanya tiang macam ni dan ada line putih tu. Okey, jadi dekat sini kita tambahkan sensor ultrasonik kita letakkan dekat bahagian dalam pole, dan kita tambah juga lampu kecemasan. Okey, kita tambah lampu kecemasan dekat bahagian atas ni. Maksudnya kalau daripada jauh tu kenderaan boleh nampak pole ni dengan lebih jelas lah. Okey, jadi pole ni dia ada macam saya beritahu tadi, macam saya jelaskan tadi, kita boleh jadikan dia pelbagai fungsi. Maksudnya bukan sekadar delineator pole, tapi dalam masa yang sama, maksudnya kalau pole ni kita boleh jadikan sebagai sebagai emergency ataupun warning punya lamp lah. Maksudnya kalau kenderaan berlaku kerosakan, kalau dia ada pole ni di dalam kenderaan dia boleh letak di bahagian belakang kenderaan. Jadi kenderaan yang lalu lalang dekat
jalan raya tu akan nampak lah. Jadi untuk mengurangkan risiko kenderaan lain melanggar kenderaan yang sedang berhenti. Okey, jadi sensor ultrasonik yang kita guna pakai di sini adalah menggunakan Arduino Arduino Uno. Jadi sistem ni maksudnya bila kita guna sistem sensor ni, dia ada orang cakap receiver dia lah. Jadi receiver dia ni terletak pada setiap kenderaan. Kalau pun dia diguna pakai, maksudnya kenderaan dia kena equip with the receiver supaya baru dia dapat kesan sensor ni. Okey, ini metodologi seterusnya, peralatan dan komponen yang digunakan. Jadi menggunakan Arduino Uno RC-CH340. Okey, yang kedua kita guna sensor ultrasonik HC-SR04. Jadi sensor ni bertujuan untuk mengesan halangan yang berada di hadapan kenderaan. Okey, wayar pelompat untuk menghubungkan papan roti dan juga sensor tersebut, dan seterusnya kita guna tiang delineator yang asal pada seperti mana yang biasa diguna pakai pada lalu lintas. Okey, daripada kajian ni sebagai hasil dapatan dia, kita jalankan dua uji kaji. Satu, kita uji kaji smart pole ni dalam keadaan gelap. Sebab kita nak tengok fungsi lampu kecemasan tersebut. Yang keduanya, kita buat testing sensor tersebut mengikut jarak. Untuk testing yang pertama, untuk uji kaji yang pertama, iaitu kita nak ukur kadar kecerahan ni, kita guna aplikasi Lux Light Meter, yang mana aplikasi ni kita just boleh dapatkan daripada Android, aplikasi Android pada telefon pintar. Ini contoh gambar-gambar yang kita ambil waktu testing tu dijalankan pada waktu malam. Ini testing dia. So dekat sini adalah merupakan graf hasil uji kaji yang telah kita perolehi lah. Kalau kita tengok, ini adalah graf yang dah kita ambil secara purata secara purata daripada banyak bacaan jugalah. Kalau ikutkan banyak bacaan kat sini, jadi kita ambil mana yang relevan untuk dimasukkan sebagai data kita. Jarak yang kita ambil adalah antara jarak 100 ke 200 meter. 100 ke 200 meter. 100, jadi dekat data ni ada 100, 110 meter, 150 meter dan 200 meter. Kalau kita tengok pada bacaan kecerahan lux, bacaan kecerahan lux pada jarak 100 meter, bacaan dia agak tinggi lah, 63. Jadi kalau kita tengok sini, memang graf ni seperti mana yang kita jangkakan lah. Bila jarak tu kita letak semakin jauh, jadi bacaan kecerahan dia memang akan menurun lah. Cuma kita just nak pastikan adakah kadar kecerahan tersebut berada di dalam nilai yang sepatutnya lah. Jadi berdasarkan data ni, smart pole ni dia memenuhi piawai kecerahan yang diperlukan. Sebab piawai yang kita nak antara 20 ke 50 lux. Jadi kita dapat sini memang range dia, walaupun 200 meter pun kita dapat 29 ke 63. Cuma testing ni kita jalankan dalam cuaca biasa lah. Kemungkinan kalau dalam cuaca yang hujan ataupun cuaca buruk, mungkin dia punya nilai ni agak akan menurun lah, akan lebih menurun. Tapi untuk dalam situasi biasa ni pun dah agak baik lah, bacaan dia agak baik. Jadi hal ini dapat membantu pengguna jalan raya untuk lebih fokus dan berhati-hati apabila dia lihat lampu kecemasan ni berkelip lah. Baik. Jadi analisa projek yang seterusnya adalah kita buat analisis ke atas sensor ke atas sensor yang kita pasang. Jadi sensor yang kita gunakan tu memang kita dah setting dia punya, kita boleh set dia punya jarak
Dia punya jarak. Jadi kalau macam kita dapat jarak berhenti selamat sini pada kenderaan yang bergerak pada laju 110 km per jam adalah sejauh 58.763 meter. Maksudnya jarak pada sensor kita boleh set dengan jarak 60 meter. Jadi maksudnya dengan jarak 60 meter tu kenderaan dah boleh detect halangan yang berada di hadapan dia. Okey. Dan kalau kita tengok jarak ini juga sesuai kalau kita refer balik kepada result lampu tadi, sebab lampu tadi kita test pada jarak minimum 100 meter. Okey, jadi pengendalian jarak ni kita buat berdasarkan piawaian kenderaan penumpang dengan masa tindak balas 0.8 saat dan juga faktor geseran tayar 0.72 meter. Jadi formula ni kita boleh refer kepada inilah arahan teknik jalan JKR untuk reka bentuk geometrik. Okey, kesimpulan daripada projek ni. Okey, kita dapati smart pole ni dapat berfungsi dengan baik dan kita dapati juga smart pole ni mempunyai elemen yang boleh mempengaruhi reka bentuk perabot jalan terutama daripada segi pencahayaan dan juga sensor yang kita gunakan itulah, jadi dia membantu pemanduan. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.